Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat kembali ke sekolah diucapkan kepada semua para pelajar tahun 6. Saya mengharapkan para pelajar terus bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita pada tahun ini, walaupun pembelajaran kita pada awalnya dilakukan secara atas talian disebabkan oleh norma baru. Saya ingin memperkenalkan diri saya, Puan Masal Sriza, yang merupakan guru sejarah anda untuk tahun ini. Untuk pengetahuan para pelajar, hari ini saya ingin menceritakan tentang gambaran secara keseluruhan subjek sejarah yang perlu anda pelajari untuk tahun 2021, iaitu tahun 6. Bagi semua para pelajar, saya ingin menunjukkan ini merupakan buku teks sejarah tahun 6, dan dalam buku teks ini terdapat 3 tajuk utama dan keseluruhan muka surat adalah sebanyak 233. Pada pembelajaran atas talian ini, para pelajar boleh mengujuk buku teks secara digital. Pembelajaran atas talian ini saya gunakan, dan saya akan menggunakan pelbagai aplikasi untuk membantu para pelajar menguasai sejarah, dan saya harap kita sama-sama bekerjasama untuk menguasai sejarah, dan saya akan cuba sehabis baik untuk membantu para pelajar dan untuk membantu para pelajar untuk menguasai subjek ini. Saya berharap kita dapat bekerjasama untuk meneruskan pembelajaran dan terus bersemangat. Dekat sini para pelajar dapat melihat gambaran keseluruhan KSSR sejarah tahun 6. Untuk pengetahuan para pelajar tahun 6 ini, tema sejarah yang kita ingin pelajari adalah tentang kemakmuran negara kita. Dalam tema ini terdapat 3 tajuk utama yang sangat-sangat penting untuk kita pelajari. Tajuk yang pertama adalah tentang negara Malaysia. Kita nak mengkaji tentang negara kita, iaitu negara Malaysia. Dalam topik ini kita akan membincangkan tentang hal-hal pembentukan Malaysia dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam mendedahkan perihal asal-usul nama negeri yang ada di Malaysia serta lambang bendera negeri tersebut. Kita akan belajar tentang bagaimana cara pembentukan Malaysia dan negeri-negeri yang terdapat di Malaysia. Hal ini bertujuan untuk melahirkan perasaan bangga dan menghargai negara dalam kalangan murid. Pada tajuk ini juga kita akan menguatkan lagi asas pembinaan jati diri dan perpaduan di kalangan murid dengan memperkenalkan atau dengan menghayati rukun negara. Untuk tajuk yang kedua pula, kita akan mempelajari tentang cita rakyat Malaysia, disebabkan di Malaysia rakyatnya pelbagai kaum. Dengan ini kita akan memberikan penjelasan tentang masyarakat pelbagai kaum dan etnik yang terdapat di negara kita. Para pelajar pada topik ini akan belajar berapa etnik yang terdapat di Malaysia, kaum yang terdapat di Malaysia. Selain itu, kita juga akan didedahkan dengan pelbagai budaya dan kesenian yang terdapat di negara kita. Kita juga akan diperkenalkan tentang agama dan kepercayaan yang terdapat di Malaysia, tentang perayaan di Malaysia. Hal ini untuk menerapkan nilai toleransi, menghormati budaya di kalangan rakyat Malaysia, terutamanya bagi pelajar sekolah. Akhir sekali, tajuk yang kita ingin pelajari adalah tentang pencapaian dan kebanggaan negara. Tajuk ini menjelaskan pencapaian dan kebanggaan negara dalam pelbagai bidang. Dan juga tajuk ini kita akan dikenalkan dengan pemimpin-pemimpin negara di Malaysia yang banyak membantu untuk mencapaikan kemajuan di negara Malaysia, dan juga kita akan belajar tentang kemajuan ekonomi di Malaysia, sukan kebanggaan Malaysia, dan juga kita juga akan didedahkan
tentang penglibatan negara pada peringkat antarabangsa dan kepentingannya kepada rakyat di negara ini. Ini merupakan gambaran secara keseluruhan apa yang kita belajar pada tahun ini. Okey. Untuk hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang unit 1, iaitu bab 1, iaitu lahirnya sebuah cinta. Okey, untuk tajuk ini, kandungan pembelajaran yang perlu kita pelajari untuk bab ini, iaitu unit 1 lahirnya sebuah cinta ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang sebab-sebab pembentukan Malaysia. Kenapa perlu adanya pembentukan Malaysia? Kita akan belajar sebab dia dari tiga aspek, iaitu politik, ekonomi dan juga pentadbiran. Dan kita juga dalam topik ini kita juga akan mempelajari tentang tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Siapa tokoh-tokoh yang terlibat dalam gagasan pembentukan Malaysia. Kita juga akan mengenali tentang negeri-negeri yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Maksudnya pembentukan Malaysia ni negeri-negeri mana yang bergabung. Dan akhir sekali kita akan mempelajari juga tentang langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysia. 4 isi kandungan ini yang kita akan belajar untuk unit 1, lahirnya sebuah cinta. Okey, pada hari ini saya ingin selesai sahaja kelas ini. Saya harap para pelajar dapat menguraikan sebab-sebab pembentukan Malaysia. Ini merupakan objektif pembelajaran kita hari ini. Saya nak sekurang-kurangnya pelajar dapat mengetahui kenapa pembentukan Malaysia ini terjadi, sebab apa. Okey. So, seterusnya saya akan terang sedikit kenapa berlakunya pembentukan Malaysia. Okey, sebab-sebab pembentukan Malaysia dari 3 aspek, iaitu politik. Politik ini dari aspek pentadbiran. Kemudian dari aspek ekonomi, iaitu ekonomi negara, dan akhir sekali dari aspek sosial. Sosialnya adalah aspek dari sudut masyarakat. Okey, untuk pengetahuan para pelajar, sebab-sebab pembentukan Malaysia dari aspek politik adalah untuk menjamin keselamatan negara, di mana Singapura dan Sarawak menghadapi ancaman komunis. Justeru pihak komunis berusaha menjadikan Sarawak sebagai sebuah negara komunis bagi menyebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Justeru Persekutuan Tanah Melayu telah mempunyai pengalaman dalam menghadapi ancaman komunis. Disebabkan ini, Sabah dan Sarawak ingin bersatu dengan Tanah Melayu untuk membentuk pembentukan Malaysia. Pembentukan Malaysia dari aspek politik adalah untuk menyekat ancaman komunis. Ancaman komunis especially-nya di Asia Tenggara, utamanya di Asia Tenggara. Dari sudut yang kedua adalah dari sudut ekonomi, adalah untuk memajukan ekonomi setempat, di mana meningkatkan permintaan pasaran barangan tempatan. Kita nak menggalakkan lagi, merancakkan lagi ekonomi negara. Dengan penggabungan atau dengan pembentukan Malaysia ini dapat menarik pelabur luar untuk berlabur di Malaysia, dan juga hal ini akan membantu atau meningkatkan lagi taraf hidup rakyat. Dan dari aspek yang ketiga, iaitu aspek sosial, iaitu dari aspek masyarakat, kita ingin mencapai keseimbangan kaum. Pembentukan Malaysia membentuk keseimbangan kaum, iaitu adanya keseimbangan dari segi etnik dan kaum ini. Okey, seterusnya langkah-langkah pembentukan Malaysia, ya. Langkah-langkah pembentukan Malaysia ini kita boleh lihat, ya. Sejak daripada tahun Mei 1961, dan 1962 dan 1963. Ini merupakan langkah-langkah yang dibuat untuk membentukkan pembentukan Malaysia. Dan untuk pengetahuan para pelajar, pembentukan Malaysia ini terjadi kerana gabungan di antara negeri Sabah, Sarawak dan juga Tanah Melayu bergabung membentuk pembentukan Malaysia. Okey.
Mei 1961, gagasan Pertukaran Malaysia telah disarankan telah diberi idea ya oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah menyatakan gagasan Pertukaran Malaysia. Usaha-usaha untuk menyebarkan idea pembentukan Malaysia diperlihatkan. Idea ini dibawa oleh Perdana Menteri Tanah Melayu yang pertama, iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. And then pada 1962 Januari, Suruhanjaya Kobot ditubuhkan. Suruhanjaya Kobot ini ditubuhkan untuk apa? Untuk membuat undian di kalangan penduduk-penduduk Sabah dan Sarawak ini ya, di mana adakah mereka ingin bergabung dengan tanah Melayu atau tidak. Okey, iaitu Suruhanjaya Kobot ini telah membuat referendum, iaitu pemungutan suara rakyat berhubung dengan suatu dasar politik. Okey. Selepas itu penduduk Singapura bersetuju menyertai Malaysia. Ini juga kita 1962 juga kita telah memberi tawaran kepada Singapura juga untuk menyertai Malaysia. Okey, pada tahun 1963, apa yang berlaku pada tahun 1963 iaitu start daripada Julai 1963, laporan Suruhanjaya Kobot ya. Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British telah menerima cadangan laporan Suruhanjaya Kobot. Hasilnya, persetujuan dicapai untuk menubuhkan Malaysia. Perjanjian Malaysia telah ditandatangani oleh wakil kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Borneo Utara dan Singapura. And then pada Ogos 1963 apa yang berlaku, Indonesia dan Filipina menentang pembentukan Malaysia. Pembentukan Malaysia mendapat tentangan daripada Indonesia dan Filipina. Oleh itu, Malaysia, Indonesia dan Filipina bersetuju mencari penyelesaian dengan bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Wakil PBB telah datang meninjau pandangan penduduk Sarawak dan Borneo Utara terhadap pembentukan Malaysia. Tinjauan menunjukkan majoriti penduduk Sarawak dan Borneo Utara menerima idea pembentukan Malaysia. Akhir sekali, September 1963, 16 September, terbentuknya atau Malaysia telah diisytiharkan hasil daripada pembentukan Malaysia. 16 September 1963 ini, pembentukan Malaysia ini di antara Tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak. Sebab itulah pada 16 September kita adanya Hari Malaysia, sebab Malaysia ditubuhkan pada hari ini. Sebelum itu Malaysia dikenali sebagai Tanah Melayu. Okey, ini adalah latihan Cak Na Minda. Saya ingin para pelajar buat latihan ini di buku latihan. Boleh guna juga ya buku latihan tahun lepas. Saya ingin bertanyakan tentang apakah gagasan yang telah dinyatakan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 27 Mei 1961. So saya dah terangkan tadi, so kita recall balik ya. Okey, alhamdulillah habis topik langkah-langkah pembentukan Malaysia dan juga sebab-sebab pembentukan Malaysia. Okey, saya akan sambung topik ini pada kelas berikutnya. Okey, dan ini ada kata-kata ya. Masa depan itu tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Okey, daripada Mahatma Gandhi. Okey, terima kasih. Dan kita akan sambung kelas pada berikutnya. Dan bagi sesiapa yang ingin ada soalan dan ingin bertanya apa-apa, boleh PM personal saya. Terima kasih.